Soalan kuantitatif 6. Jadual menunjukkan hubungan antara harga, kuantiti dan jumlah kos bagi sebuah firma. Jadi harga P, kurungan RM, kuantiti, Q, kurungan unit dan jumlah kos TC, kurungan RM. Jadi itu maklumat yang diberikan sahaja. Berdasarkan jadual, kita cuba tengok soalan dia. Hitung jumlah hasil sud dan juga kos sud. Okey, sekarang kita akan tengok berkaitan dengan TR dulu ya. Okey, Miss nak tanya. Apakah rumus TR? Kini TR sama dengan P darab Q. okey, sama dengan P darab Q. Okey, selain daripada TR, soalan dia juga tanya tentang MR. Okey, ada MR dan juga ada MC. Jadi sekarang saya nak tanya, apakah rumus MR? Rusaidi? Perubahan PR bahagi Q. Perubahan TR bahagi Q. Q saja, salah. Oh, perubahan PR bahagi perubahan Q. Ya, barulah betul jawapan anda. Okey, selain daripada MR, dia juga tanya tentang MC. Apakah rumus MC? Syarul? MC sama dengan perubahan TC bagi perubahan Q. Okey, thank you. Jadi anda sepatutnya tengah jelaslah rumus-rumus ini. Okey, sekarang kita akan sediakan pengiraan dia sebab dia nak hitung jumlah hasil, TR, MR dengan MC. Jadi macam mana kita sediakan? Kita akan sediakan dalam bentuk jadual yang sedemikian. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan jadual tersebut dulu. Kita ada P, kita ada Q, kita ada TC. Yang ini baru yang kita nak cari, TR, MR dan MC. P kurungan RM, Q kurungan unit, TC kurungan RM. Ini yang kita nak cari punya TRRM. Lepas tu MR pun sama, RM. MC pun sama juga, RM. Pastikan anda tunjuk yang ini ya. Hanya Q saja yang kurungan unit. Kemudian output dia dari 1 hingga 5. Sekarang ini adalah yang sedia ada punya dan sekarang kita nak cari TR. Kan rumus saya tadi sudah beritahu bahawa P darab dengan Q. Kalau P katakan, kita tunjuk satu pengiraan. Katakan P kita adalah 22. Darab dengan Q, katakan Q kita sifar, TR kita akan jadi sifar. Sini adalah sifar yang pertama punya. Jadi sila bagi saya jawapan yang seterusnya. Amil? 20. Lagi? 36. 48. 56. And the last one? Dengan 60. Good. Jawapan dia tepat sekali. Seterusnya kita nak cari MR. Jadi kalau nak tengok MR punya rumus dia, perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Jadi perubahan dekat sini, yang atas sini memang tak ada apa-apa. Jadi dia akan jadi dash sebab kita tak boleh banding dengan yang sebelumnya. Jadi yang ini akan jadi 20 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong. Pengiraan dia sama dengan 20 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong, maka MR kita jadi RM 20. So 20 itu kita akan isi pada sini. Sila bagi saya jawapan MR yang seterusnya. Cempaka. Ya, Miss. 16. 12. Berapa sekali lagi? 12. 16, yang ini berapa? 12. 8. 4. Thank you. Itu adalah MR. Jawapan dia tepat. Sambung dengan MC. MC, rumus dia tadi kita pun sudah tulis. Perubahan TC bahagi dengan perubahan Q. Jadi anda boleh nampak TC kita sebelum dia memang tak ada apa-apa pun. Jadi memang kita tak dapat tunjuk pengiraan dia lah.
Jadi yang pertama dia akan jadi dash. Okey, seterusnya yang ini akan jadi 15 tolak dengan 8 bahagi 1 tolak kosong. 15 tolak 8, lepas tu bahagi 1 tolak kosong. Juga sama, pastikan ada RM, jadi selesaikan kita dapat 7. So ini 7. Okey, jadi untuk MC pula jawapan yang seterusnya. Okey, Diana. Saya Miss. 4, 3, Ya, 8, lagi. 10. Sorry. 10. Okey, thank you. 10 ya. Ya, jawapan MC dia tepat sekali. Okey, jadi kita tengok semula soalan A ini. Hitung jumlah hasil. Okey, hasil sud dengan kos sud. Pastikan anda tunjuk satu rumus dan satu perkiraan macam ini. Dan jawapan yang seterusnya terus masukkan ke dalam jadual sahaja. Okey, itu untuk soalan A. Okey, sekarang kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan B. Tentukan tingkat kuantiti keseimbangan. Okey. So sekarang saya nak tanya tentang keseimbangan prima. Ada berapa pendekatan yang kita boleh kaji? Syafika? Ada 2. 2. Boleh bagi tahu saya pendekatan itu apa? Pendekatan TRTC, Okey. MRMC. Okey, thank you. Ya, kita ada 2 pendekatan, TRTC dan juga MRMC. Okey, katakan sekarang saya nak tengok melalui pendekatan TRTC. Bila masa dia akan capai keseimbangan? Nazira? Beza positif paling besar. Yes, okay, beza positif paling besar ya. Okay, bagaimana pula kalau pendekatan MRMC? Intan? Eunice, MR sama dengan MC. Okay, thank you. Ya, MR sama dengan MC. So, anda boleh pilih mana-mana satu pendekatan sahaja. Okay, kita tengok semula soalan ini ya. Soalan dia tak beritahu, dia minta anda guna mana pendekatan kan. So, bermaksud itu ikut suka hati anda. Dan nasihat saya, kita tengok semula jadual yang kita ada ini. Memang kita ada TRTC. Memang kita pun ada MRMC. Tetapi kalau you pilih pendekatan yang pertama tadi itu, you kena cari beza positif yang paling besar. You kena tunjuk satu step lagi. Okay? Tetapi kalau guna pendekatan MRMC, kita hanya perlu tengok di mana MR sama dengan MC. Jadi untuk soalan ini, kita boleh pilih mana-mana satu sahaja, tetapi kita akan pilih yang senang punya. Katakan sekarang saya pilih yang ini. Pendekatan MRMC. Okey. Di mana MC sama dengan MR kan? Okey, kita tengok yang MR dengan MC yang sama punya. Bila dia adalah sama, ya dash. Nilai dia berapa yang sama punya? 8 Miss. Okay, thank you. 8. 8 saya pun bulatkan. Dan Dash bagi tahu saya harga dengan output keseimbangan tu berapa? Harga 14, input 4. Apa? Tak ada input lah, output dia. Output. Apa berapa? 4. Yes, 4. Okay, kena spesifik 4 itu 4 unit. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok semula soalan itu. Tentukan tingkat kuantiti keseimbangan. Okey, kita terus jawab soalan B. Okey, anda hanya perlu jawab kuantiti keseimbangan sama dengan 4 unit. Okey, lepas tu anda boleh tambah apabila MR sama dengan MC. Yang penting anda ada sebut 4 unit. Okey, cuma sekarang you bagi tahulah, you tengok melalui pendekatan MRMC punya. Okey, itu soalan B. Okey, settle yang ini ya. Sambung soalan seterusnya. Jelaskan struktur pasaran firma ini beroperasi. Okey, jadi apakah struktur pasaran ini? Esther? Yang tu ialah persaingan tak sempurna. Oh, yang ini pasaran persaingan tak sempurna. Okey, kenapa you kata demikian? Saya tanya Maisara, apa pandangan anda? Ya, Miss. Struktur pasaran apa ni?
pasaran persaingan tak sempurna Kenapa anda kata demikian? sebab harga dia berbeza. Harga dia berbeza. Okey. Selain daripada harga berbeza, ada jawapan yang lain ke Masyarah? Um, Cuba tengok hubungan dia dengan Q. Ini macam mana semakin? menurun, Yang ini semakin? bertambah, Hubungan? songsang. Ya. Jadi hubungan songsang itu bermaksud dia kilok permintaan dia adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Itulah sebab kita kata dia adalah pasaran persaingan tak sempurna. Okey, cara jawab dia ada beberapa jawapan sebab okey, tengok jelaskan struktur pasaran. Okey, C jawapan anda, okey, anda boleh tulis pasaran persaingan tak sempurna. Okey, selain daripada bagi pasaran persaingan tak sempurna, kalau anda jawab monopoli ataupun bermonopoli pun boleh. Dan Miss nak bagi tahu bermonopoli ada satu nama lagi iaitu monopolistik. Yang ini anda akan belajar pada minggu depan. Okey, saya ulang yang ini adalah pasaran persaingan tak sempurna. Kalau you jawab ini saja pun dapat markah, ataupun ada jawab monopoli pun dapat markah, ataupun bermonopoli pun boleh. You pilih mana-mana satu sahaja. Okey, tetapi sebab sekarang dia tanya, dia bukan minta anda nyatakan struktur pasaran. Kalau nyatakan macam tadi, okey dah, tak ada masalah. Kalau satu markah lah. Tapi sekarang tengok dua markah. Lagi pun dia minta anda jelaskan. Kalau jelaskan, maksudnya anda kena bagi penerangan ataupun bagi penjelasan sikit kenapa anda kata dia bukan dia adalah pasaran persaingan tak sempurna. Okey, kita cuba tengok Okey, kalau PPS kita kata dia sebagai penerima harga. Itulah sebab kita kata P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Tetapi kalau pasaran persaingan tak sempurna, peranan dia sebagai penentu harga. Cuba tengok P dengan MR. Masih sama ke? Yang pertama je sama. Ini sama tak? Semua tak sama kan? So, kenapa kita kata dia adalah pasaran persaingan tak sempurna? Okay, jawapan anda boleh tulis, okay, kerana P tidak sama dengan MR. Itu jawapan pertama yang boleh diterima. Okay, ataupun you boleh bagi tahu bahawa okay, sebab wujudnya hubungan songsang. Hubungan songsang antara apa? Antara harga dengan kuantiti. Anda cuba tengok semula jadual ini. Kan P semakin menurun, Q semakin meningkat kan? Jadi hubungan songsang antara P dengan Q. Okey, itulah sebab kita kata bahawa kilok permintaan yang dibentuk adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Kalau macam kita banding dengan PPS, harga dia adalah sama punya. Kilok permintaan akan jadi anjal sempurna. Jadi itulah beza dia. Okey, so selain daripada itu, okay, anda juga boleh bagi tahu bahawa kilok permintaan yang berkecerunan negatif itu pun boleh diterima. Okey, jadi jawapan anda saya ulang. Okey. Yang pertama, anda bagi tahu pasaran persaingan tak sempurna. Okey. Monopoli, okey. Bermonopoli pun okey. Itu hanya satu markah ya. Lagi satu markah adalah berkaitan dengan penerangan dia. Kenapa anda kata dia adalah pasaran persaingan tak sempurna? Sebab harga tidak sama dengan MR. Okey, ataupun hubungan songsang antara P dan Q. Dan lagi satu, di mana kilok permintaan dia adalah berkecerunan negatif. Okey, ada 3 jawapan. Miss telah bagi, anda hanya pilih salah satu sahaja. Okey, itu berkaitan dengan C ya. Kita sambung soalan D. Hitung jumlah untung maksimum. Okey, kalau keuntungan maksimum ini sebenarnya dia merujuk pada keseimbangan prima. Okey, kalau keseimbangan prima seperti tadilah
you boleh kaji melalui TRTC ataupun you nak kaji melalui MRMC pun boleh. Okey, kalau katakan sesiapa yang guna pendekatan MRMC punya, Miss akan tunjuk dua cara ya. Kita tengok yang ini dulu. Okey, kalau sesiapa yang guna pendekatan MRMC punya, kita tengok semula jadual kita. Okey, kan kita kata MR sama dengan MC kan? Okey, ini bermaksud keseimbangan prima. Bermaksud apa? Untung yang maksimum. Okey, kalau untung yang maksimum itu, kita cuba tengok nak cari untung TR tolak TC. 56 tolak 30. Okey, Miss tunjukkan pengiraan dia ya. Ini soalan D. Untung sama dengan TR tolak TC. Kalau berdasarkan jadual tadi, ini keseimbangan prima, keuntungan yang maksimum 56 tolak 30. Kini apakah jawapan anda? Jawapan 26. Okay, thank you. RM 26. Yang ini anda tengok melalui jadual dan anda sebenarnya guna pendekatan MRMC untuk dapatkan jawapan dia. Okey, dan sesiapa yang guna pendekatan TRTC, okey, anda sebenarnya, okey, nanti ya Miss padam yang ini dulu ya. Okey, sebab sekarang soalan dia hanya minta hitung jumlah untung maksimum. Ada pelajar kata, Miss, I sebenarnya tak pasti untung maksimum tu berapa kalau saya guna pendekatan TRTC. Okey, bagi sesiapa yang nak guna pendekatan TRTC itu, bermaksud you kena tambah satu kolom lagi, you cari untung. Okey, guna TR tolak TC. Okey, Miss bagi anda sikit masa, cuba cari yang ini. Okey, nanti Miss akan tanya jawapannya. Silakan. Esther, apa jawapan anda? 8, 8. Biar betul ni. TR tolak TC. negatif 8. Okey. Sambung. 5, Hmm. 17, 26, 26, 20. Okey. Okey, thank you Esther. Jadi sekarang anda boleh nampak kalau pendekatan TRTC, kita akan cari apa? Beza positif yang paling besar. Okey, jadi yang negatif tu kita abaikan, cari yang positif punya. Yang paling besar, 26, 26, ada dua. Kalau ada dua ini, kan Miss bagi tahu, kita akan ambil nilai yang kedua. Okey, bermaksud pada masa itu, kita juga dapati bahawa MC sama dengan MR. Tengok, untung maksimum itu adalah 26 juga. So anda boleh guna cara ini iaitu melalui pendekatan TRTC ataupun guna balik pendekatan yang Miss guna tadi MRMC terus guna 56 tolak 30. Cuma bezanya dekat sini kalau sesiapa yang cari untung anda kena cari semualah untuk setiap tingkat output. Itulah beza dia. Okey, kita masih tetap dapat jawapan yang sama. Tak kisah anda guna mana-mana satu pendekatan. Itu yang Miss sebenarnya nak sampaikan. Okey, kita sambung. Soalan yang terakhir. Soalan E. Berpandukan raja. Okey, nanti kita kena sediakan raja. Tunjukkan bagaimana firma memperoleh untung maksimum. Untung maksimum ini bermaksud pada output ini. Output 4. Okey. TR kita 56, TC kita 30. Nanti kita kena tunjuk yang ini ya. Okay, saya guna pen yang berwarna merah. Okay, kita kena tunjuk yang ini pada raja kita. TC pun sama, TR pun sama. Sebab raja kita hanya TR, TC dengan output sahaja. Tiga ini, maklumat ini kita kena tunjukkan. Okay, belum habis soalan dia lagi. Sebab dia kata berdasarkan kaedah TRTC. Okey, that's why tadi saya kata kita kena tunjuk TR nilai berapa, TC nilai berapa dan juga output kita pada tingkat keseimbangan yang menunjukkan keuntungan maksimum. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja dia. Itu soalan E ya. Seperti biasa, anda sepatutnya sediakan paksi Y dan paksi X dulu. Okey, paksi Y labelkan TR, TC, kurungan RM ataupun kalau you nak label R dengan C sahaja pun boleh. Ini asalan, ini Q kurungan unit.
You tengok soalan dia kan minta kita cari TR, TC dengan Q kan. Tengok paksi kita memang ada item ini pun. Okey, sekarang kita cuba tengok TR kita. Ini TR dia. Okey, kita dapati bahawa kalau merujuk kepada jadual ini, memang TR kita semakin meningkat. Okey, lepas tu capai 60. 60 itu maksimum lah. Okey, dan dia meningkat dengan kadar bertambah ke ataupun kadar berkurang. Okey, cuma Miss nak bagi tahu, kalau meningkat dengan kadar bertambah, dia jadi macam ini. Kalau meningkat dengan kadar berkurang, dia jadi macam ini. So, kalau you nak pastikan TR bentuk dia macam ini ke, ada macam ini, okey, anda sebenarnya boleh guna MR, tolong kita tengok. Tengok MR kita, semakin berkurang kan? So, bermaksud sekarang TR kita meningkat dengan kadar berkurang. Okey? Meningkat dengan kadar berkurang sehingga capai maksimum sahaja. Dan ingat, pada output sifar, TR kita sifar. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakalan kelok dia. Okey, mula dekat sini ya. Output sifar, TR sifar meningkat dengan kadar berkurang. Macam ini, lepas tu maksimum. Dan berhenti sebab dia sampai maksimum je. Macam ini, berhenti dah. Sebab kalau katakan, kalau anda tengok video yang Miss tunjukkan, memang TR kita turun lagi. Tetapi disebabkan dalam jadual yang disediakan, dia hanya tunjuk TR meningkat sehingga 60. Jadi kita andaikan itu adalah maksimum dah. Okey, output dia adalah 5, sini 60 ya. Okey, 60 itu tak tunjuk pun tak apa. Cuma sekarang saya nak tunjuk, labelkan TR ya. Okey, ini tunjukkan. Sebab ini adalah sehingga output yang ke sini 5. Okey, kemudian kita sambung. Kita nak lakar TC sekarang. Juga sama, kalau meningkat, sebab kita dapati bahawa memang TC semakin meningkat. Tapi meningkat itu dia boleh jadi meningkat dengan kadar bertambah, meningkat dengan kadar berkurang. Jadi nak kena pastikan TC itu meningkat dengan kadar apa, kita boleh guna MC membantu kita. Okay. Anda boleh nampak pada mulanya tengok MC kita menurun kan. Lepas tu meningkat. Dengan reti kata lain, TC pada mulanya meningkat dengan kadar berkurang macam ini dulu dan kemudian dia meningkat dengan kadar bertambah macam ini. So bentuk TC macam ini bentuk dia. Okay, so sekarang Miss akan tunjukkan. Okay, dan lagi satu perkara yang Miss nak tekankan, anda boleh nampak apabila output sifar TC kita mula dengan 8. Macam TR mula dengan kosong kan? Ini TC mula dengan 8. Jadi nanti kita akan mula dengan 8, meningkat dengan kadar berkurang dan kemudian meningkat dengan kadar bertambah. Okey, so andaikan 8 itu, okey kat sini lah. Okey, 8. Okey, jadi meningkat dengan kadar berkurang dan kemudian meningkat dengan kadar bertambah. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan. Macam inilah lebih kurang. Meningkat dengan kadar berkurang, meningkat dengan kadar bertambah. Dan labelkan TC. Juga sama sampai output yang kelima ini terus berhenti. Sebab maklumat kita sampai sini sahaja. Sampai output 5 sahaja. Okey, dan sekarang apa yang saya nak tunjukkan, kan tadi saya kata kita kena fokus yang warna merah ini kan. Beza positif yang paling besar. Okey, kita cari dulu. Beza positif yang paling besar. Okey, agak-agak beza yang paling besar. Okey, inilah dia. Jadi sekarang saya pun tentukan output dia dulu. Okey, output dia, ini beza yang paling besar. Tadi saya kata output dia 4. Dan kita cuba tengok. TC kita 30, TR kita 56. Kita kena tunjukkan yang ini. TC 30. Okey, dan TR kita 56. Kita tunjuk macam inilah. Okey, dan seterusnya beza dia kat sini. Beza dia berapa? Okey, tengok semula pengiraan anda tadi itu.
56 dengan 30 kan kita tunjuk untung dia adalah 26 kan. Okey, tunjuk yang ini juga. Okey, itulah cara kita nak jawab ataupun itulah cara kita nak lakar raja melalui pendekatan TRTC. Okey, anda tengok semula yang penting ada kilog TR, lepas tu ada kilog TC. Okey, kemudian pastikan anda tunjuk output keseimbangan itu adalah 4, TC dia berapa, TR dia berapa dan beza tu berapa. Itu sahaja. Cuma Miss nak sampaikan perbezaan dengan PPS. Okey, TC masih sama kalau ikut PPS. Cuma TR dia berlainan. TR dia akan jadi meningkat macam ini. Okey, sebab TR meningkat dengan kadar yang sama bagi PPS. Kalau monopoli, dia jadi macam inilah. Meningkat dengan kadar berkurang lepas tu capai maksimum. Dengan demikian selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif yang ke-6 ini.